Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada you all semua, anda semua yang berada bersama kami malam ni dalam sesi Lalali Live. Oh, okey. Saya lupa nak letak frame sekejap Frame kena letak ni. Barulah tahu kan ni session apa. Sekejap bagi saya masa. Frame ni masalah dia kadang-kadang ada, kadang tak ada tau. Ni Facebook punya frame lah. So, kita cuba cari ada ke tak ada frame saya nak. Okay, ada. Alright. Okay, kita start balik. Right, Assalamualaikum. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Dan, alright. So, hari ini adalah hari pertama PKP bermula malam ni pukul 12. Semalam lah. Semalam pukul 12. So macam mana korang? Are you okay? Are you fine? Ada tak yang dah pergi kerja hari ni? Ataupun memang dah dicutikan? Ataupun work from home? Okay. So walau apa pun yang berlaku, kita kena hadap, kita kena lalui. But insyaAllah lah, at the same time, please doa. Kan, kita doa yang baik-baik supaya semua boleh survive. Dan kalau boleh 2 minggu je lah tak nak sambung lagi. Kalau sambung lagi, saya tak tahu tadi tengok TV. Apa tajuk dia? 3 on point. 3 on point. Dia just cerita pasal macam mana kalau drag, dia akan jadi lagi teruk sebenarnya ekonomi. So saya bukan buat live ni nak takutkan anda, tak, jauh sekali. But it's good kan kalau kita dah get ready. Sebab tu selalu kita ingatkan kita punya fighters dan warrior, get ready. Bila PKP berlaku, anything can happen. Kan? So the best thing yang kita boleh buat adalah prepare. 90% of success 10% of success come from preparation. So kita kena prepare. Kalau kita tak sempat nak prepare ataupun tak mampu nak prepare, bahaya, sebab takutnya kita akan lost. Dunia ni ibarat, bukan nak cakap persaingan, dunia ni dia ada arus tau, dia ada arus. So kadang-kadang you all perasan tak, ada orang-orang macam orang tua yang tak tahu buat phone, dia akan lama-lama dia akan tertinggal. Dan kita tak salahkan orang tua kan. Tapi ada juga orang muda, phone pun tak tahu. Kemungkinan dia orang susah. So dia tak dapat akses kepada handphone apa semua. Tapi dia tak willing untuk belajar. Maaf Dia tak willing untuk belajar. Bila dia tak willing untuk belajar, lama-lama dia akan ketinggalan. So itu bahaya dia bila kita tak bersedia, tak prepare. Okay, so PKP ni walaupun kita tahu dia macam agak terkejut lah, tapi kita dah tahu daripada Jumaat lepas kan. Kita dah dapat dia punya hint. But kalau kita tak bersedia daripada masa tu, dan kita akan rasa panik tau. Saya antara orang yang suka perasaan bersedia. Suka perasaan yang bersedia. But at the same time, saya ni tak adalah bersedia sangat pun. Dia kadang-kadang benda sampai kat kita tanpa kita bersedia kan. You all perasan tak? In fact malam ni saya buat live, saya tak bagi tahu pun. So you all pun tak bersedia untuk dengar. Dan you all tak dapatlah dengar. But kalau kita bersedia, insyaAllah kita akan dapat capai banyak benda. Dan saya pun minta maaf, sepatutnya bila buat live saya akan bagi tahu. But itu kekurangan saya, kelemahan saya dalam nak buat live. Saya tak inform awal. But kalau you stay bersama kami, insyaAllah you dapat notification. Alright. Dan insyaAllah doakan kami dapat improve day to day untuk give you the best. But itulah kita punya mission tau. Itulah banyak sangat but kan. But mission kita orang adalah untuk bersama-sama you all sepanjang PKP ni. Dan doakan kita orang dapat bersama every day supaya dapat share dengan you all benda-benda yang bagus, yang baik, yang insyaAllah boleh membantu anda yang tengah nak buat bisnes ataupun belum pun buat bisnes, yang masih berkira-kira patut ke aku buat bisnes, tak patut ke aku buat bisnes. Dan saya bukanlah guru bisnes, saya bukanlah juga pakar motivasi, jauh sekali. Saya hanyalah orang yang nak share. Orang yang nak share benda yang bagus untuk dijadikan jariah, insyaAllah. Kalau benda tu bermanfaat kepada orang lain dan dapat bantu ekonomi orang tu, saya bersyukur. Dan saya harap itu adalah jariah yang mungkin dekat akhirat sana. So that's why kami berada di sini bersama saya, Hasnul. Mungkin ada yang first time, tak pernah jumpa lagi, tak pernah kenal Mamat ni. Saya Hasnul Abdul Halim bin Hasnul Hadi, bersama-sama dengan wife Nurisi Salma binti Ismail. Kami bersama-sama nekat untuk bersama you all sepanjang PKP ni. Sebab apa yang berlaku PKP ni, masalah dia kadang-kadang bila kita tak ada circle yang bagus tau. Kita tak ada
guide, kita tak ada reference yang bagus. So saya nak kalau you all tak ada sesiapa nak bantu, tak ada sesiapa nak guide you all, please stay bersama kami. InsyaAllah little by little kita akan bersama-sama, kita akan go to one direction, bukan penyanyi, one direction untuk kita capai apa yang kita nak. Okay, so malam ni tak ada apa pun sebenarnya, nak borak santai, just nak tanya korang okey ke okey ni PKP ni. Just nak share sikit lah. Tadi saya pergi post barang, saya pergi post, saya masih buat postage, saya pergi post barang, dan on the way pergi tu lalu jalan biasa lah. So berjaya lepas, memang ada sekatan tapi boleh lepas, so saya lepas. Dan on the way nak patah balik tu, polis dah ramai, dah letak pagar kawat berduri tu. So you all bayangkan lah, bila saya tanya dengan polis tu, polis cakap tak boleh cik, kena lalu jalan lain, pusing jauh lagi. So saya pun lalu jalan tu, apa semua jauh lalu. Rupanya jalan tu adalah 1 kali ganda, kena 2 kali ganda lah. Kalau selalu saya punya jalan tu 15 minit pergi, 15 minit balik. But hari ni saya terpaksa balik selama 30 minit. 30 minit masa saya dah tambah lagi 15 minit untuk saya pergi, dan tambah lagi 30 minit untuk saya balik lepas ni. So saya tak tahu sampai bila, but that's it. Itulah PKP. Yang mana kita tak boleh buat apa, kita cuma adapt, adjust and adapt. Kalau dulu 15 minit, total 30 minit saya hantar barang, sekarang 1 jam saya nak hantar barang. But kita tak boleh complain, kan? Government buat tu ada reason, dia nak control apa semua. Dan apa yang kita boleh buat adalah kita do the best untuk customer kita. Dan that's why saya dan Sal kita decide tak apa, kita sacrifice untuk PKP ni, kita hantar jauh sikit, lama sikit. Yang penting barang ke order you all buat sampai dekat anda. Dan kalau terlambat sikit, kita minta maaf, sebab perjalanan pun dah lambat. Dan you all bayangkan lah, banyak gila kot jalan dah tutup. Saya tengok tadi masa kena block tu, saya nampak Post Laju punya orang, saya nampak JNT punya orang, saya nampak Foodpanda, saya nampak Grab. Diorang pun tak boleh lalu. Saya kesian sangat dekat Foodpanda sebenarnya. Sebab Foodpanda yang saya dengar, perjalanan dia untuk trip order dia RM4.5, dia dapat RM4.50. So dia patut jalan ke sini. Tapi kan blok tadi, dia mungkin, saya tak tahu apa dia buat, dia mungkin terpaksa pusing jauh, barulah sampai tempat yang dia nak pergi tu. So itulah bahaya dia, kesian dia orang Foodpanda ni, kan? Itulah cabaran PKP. Bila dia bermula, semua tempat kena blok. So kalau anda yang dapat barang lambat ke apa ke, maafkanlah orang yang hantar tu, sebab memang jalan biasa dah di blok. Hi, welcome Glow, thank you so much sebab join malam-malam ni malam-malam ni tak tidur lagi. Okay, so malam ni apa yang saya nak share sebenarnya adalah saya dan Sal, kita disentap oleh guru tadika. Dan benda ni ada story dia macam mana. So macam ni, Amar dulu ni cerita masa Amar masih kecil tu. Masa tu Amar dia pergi ke sebuah sekolah tadika, yang mana kita dah pergi a few sekolah tadika sebelum tu, dan kita rasa macam tak best. Dan kita jumpa satu sekolah tadika dan kita start masuk. Dan tadika tu alhamdulillah sebenarnya until today saya sangat recommend. Nama dia Tadika Didik Literasi. Tadika swasta, Amar pergi. Dan kenapa saya dan Sal dizas masa tu, dipedihkan disentap oleh cikgu tadika adalah macam ni. Amar ni dulu memang dia sesama kuat. Seriously, daripada baby sampai ke tua, bukan setakat hingus, air liur dia semua keluar semua. Dia memang tak boleh kontrol lah. Itu pun anak pertama. So saya dan Sal, kita tak tahu nak buat apa ni, tak tahu. The best way masa tu pun kita sapulah minyak telon ke apa something, dan kita bagi kain. Dan benda tu berterusan sampai Amar umur 5 tahun. Just nak share sikit pasal tadika ni. Bagusnya tadika ni adalah dia banyak buat CSR tau. Yang CSR activity lah. Hai Glow. Dia banyak buat CSR. Glow ni pun guru tadika kan. Bukan disentap oleh Glow lah. Ni cerita lain ni. So apa yang berlaku adalah dia ada buat CSR activity, yang mana masa tu kita orang pergi dekat sebuah pusat anak-anak yatim. Kita pergi kat sana, ada lah macam-macam dia buat, anak yatim lah, orang tua-tua masa tu tak PKP lagi, tak ada COVID-19. So kita pergi sana, kita buat sedikit sumbangan dan bantu tanam pokok apa semua tu. Dan pada masa tu cikgu-cikgu ni semua ada lah, dan situ orang pun ada, dan parent-parent lain pun ada. So masa duduk tu borak-borak, lepas tu cikgu tanya, Cik, Amar ni memang suka minum ais ke? Kan? Dia punya soalan dia simple je, tapi saya macam, apa hal dia cakap macam tu kan?
Sebabnya apa? Kita sentap sebab Amal tak pernah minum ais daripada baby sampailah dia besar. Dia start minum ais masuk tadika tu. Masuk darjah 1. Sebab apa? Sebab tengok kawan minum ais. Dan dia pun, ayah nak ais. Kalau tak, dia pergi makan ke, pergi apa, memang kita tak bagi ais langsung. Sebab memang kita nampak dia punya sesama tu. So, bila cikgu tu tanya, saya dah dapat tangkap dah. Masa tu dia tanya, saya dapat tangkap bahawa benda tu adalah concern besar. Yalah, kita tak pernah jumpa cikgu tu, tak pernah berborak. Dan first topik dia tanya adalah Kak Amal suka minum ais. Dan benda tu pada saya macam sentak, aku ni tak settlekan lagi masalah anak aku punya sesama ni. Sampai cikgu pun tegur. Cikgu tegur. Sebab apa? Cikgu ni takut. Saya pun faham. Dan sebenarnya mak saya pun buka tadika. Puan Kamisah, dia pun buka tadika. Dan dia buka tadika, Alhamdulillah, saya pun tolong dulu masa saya kecil. Tolong mengecat, tolong buat convocation punya event kan. Dan mak saya dulu menjaga tadika. So saya faham tadika ni sangat-sangat concern bila ada baby ataupun budak yang sesama ke, yang demam ke. Sebab apa? Sebab takut berjangkit kan. So cikgu takut Amal ni jangkit pada orang lain lah. Tapi kalau dah Amal ni memang 365 hari memang sesama, so takkan kita nak cuti kan dia 365 hari. So masa tu memang sentap. Dan masa tu memang salah yang paling stres masa tu. Cakap, apa hal ni tak boleh buat ni. Dan kita orang selalu pergi hospital, ambil apa nama tu, nebulizer. Kita buat benda tu. Dan benda tu prolong sampai I think bila dia dah masuk nak 6 tahun, hujung 6 tahun tu, barulah kita berjumpa. Dikenalkan oleh kakak ipar saya, Kak Basirah. Alhamdulillah dia baru dapat baby baru. Hari ni baby PKP. Kak Basirah baru dapat baby. Tak sabar nak jumpa, comel. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpalah. Sekarang PKP tak boleh. Kita kena jarakkan perjumpaan. So barulah kita kena air walid. So saya tak tahu, mungkin you all pun sama kan. Mungkin Glow pun ada story Glow, macam mana Glow boleh berjumpa dengan air walid dan apa yang berlaku sebelum jumpa. Dan setiap orang saya tahu ada story dia masing-masing. Dan itulah story kita orang, disentap oleh cikgu tadika. So tak nak kena sentap lagi. So that's why lah sampai sekarang kita pakai air walid. Alhamdulillah, syukur, memang sangat berkesan. Dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah. Thank you Glow. Tak ada tahniah. Tahniah Kak Basirah tu betul. Dan nanti kita sampaikan dekat Kak Basirah tu. So itulah story macam mana kita tersangkut dengan air walid. Disebabkan masa tu kita setengah push. Sebab sedih sebab tak ada orang share dengan kita kan. So that's why saya sendiri personally, bila kita dah tahu benda ni, saya rasa macam bersalah gila tak share pada kawan-kawan. Sebab ada kawan saya, bukan seorang, ramai yang tanya, Nol, kau pakai minyak apa Dan masa tu saya rasa macam happy sangat. Sebab apa? Saya ada something untuk bantu. Tak kisahlah saya bagi free ke, dia beli ke, tapi saya rasa syukur sebab kita dapat jadi tangan yang memberi, yang membantu kan. So saya rasa you all pun mungkin sama, yang mana kita dulu ada masalah tu dan akhirnya kita dapat selesaikan dan kita bantu orang. The feeling, perasaan tu memang sangat-sangat heaven. You rasa macam bestnya. Itu perasaan saya lah. Saya tak pasti anda macam mana. Mungkin you all pun sama juga. Kita rasa macam happy tu. Hormon serotonin keluar banyak gila sebab kita rasa macam happy sangat dapat bantu orang. So itu best bila kita buat bisnes sebenarnya. Itu yang saya suka sangat. Dan along the way, saya yakin tadika tu makin lama akan makin maju. Saya doakan. Dan biasalah tadika ni dia adalah tempat anak kita first. Sofia nak masuk tadika ni, sepatutnya tahun ni dah masuk tadika. Tapi dia dah start pergi sehari 2 hari je masa sebelum PKP start tu. Tapi tak boleh start lagi lah. Al-maklum lah PKP. So saya pun nak tanya lah, Glow macam mana dekat Sarawak, okey ke? Kita punya, korang you all PKPB kot? PKBB ke PKPP? So apa pun macam biasa, please jaga safety, jaga jarak, jaga penjarakan sosial. Sebab saya tak tahulah makin lama makin ramai. But kita pun takut tau. Saya pun takut saya ada kena sebab 2 orang sahabat saya kat office tu dah kena quarantine. Dan bos pun kena quarantine. So saya tak tahu saya kena ke tak kena. Setakat ni safety punya team cakap tak ada apa-apalah. But kita tak tahu kan. Maksudnya makin ramai orang kena, makin cepat dia merebak. So kita gunakan peluang ni lah, InsyaAllah, untuk putuskan rantaian COVID. Dan that's why best sangat bila kita buat bisnes daripada rumah kan.
Kita tak perlu pergi jumpa orang, tak perlu ambil risiko yang mana kita mungkin ambil COVID dan bawa balik rumah. Tak payah, duduk rumah, you buat FB Live, you buat posting, you buat promotion sikit, you buat kat Shopee, you buat Lazada, apa semua. Dan orang beli dekat WhatsApp. Dan Alhamdulillah daripada situ rezeki kita. Dan bukan sikit orang buat duit online especially masa PKP ni. Masa PKP ni orang start membeli sebab dia dah tak tahu nak buat apa kat rumah. Itulah kita orang. Sekarang ni pun kita duduk Shopee apa semua. Sebab bukan cakap tak tahu nak buat apa, tapi kita ada banyak sangat masa free. Kadang-kadang tu sampai tertengok Shopee. Biasalah Shopee keluar Shopee. Dah sudah. So itu distraction sebenarnya. Kalau you all dapat elakkan distraction tu, insya-Allah kita boleh gunakan masa kita dengan lebih terbaik. Okay. So itu saja malam ni. Terima kasih. Dan saya nak ingatkan juga, kita buka lagi tau. Betul PKPP, tapi kes setiap hari makin meningkat. So tak tahulah akan bertukar ke PKPO. Itulah harap-harap taklah Macam Glow mungkin saya tak tahu kelas masih on ke, mengajar kat rumah ke. Kalau mengajar kat rumah, okey lah sikit kan. Maksudnya dapatlah juga berkhidmat dekat rumah, work from home. Tapi itulah, macam kita orang ni kalau nak work from home pun, macam saya masih kerja saya masih bekerja. Saya still kena kerja juga. But rezeki masing-masing lah. Ada orang yang dapat cuti, ada orang yang tak dapat cuti. Apa pun kita harap-harap ekonomi income keluarga kita okey. Kan? So macam saya cakap tadi cerita challenge masih on. So please buat you punya story. Simple story pun tak kisah, tak apa. Macam yang saya buat tadi pun, itu pun boleh buat. You buat cerita macam mana you start, macam mana you mula, siapa kenalkan you dengan AO. Dan benda ni share je. Dan kita akan pilih story yang paling awesome, paling best, dan kita bagi reward best. So nak tahu apa reward tu nanti, masih buka sekolah. Oh yalah, PKPP masih on lah. Masih kena masih kena pergi tadika lah So okey lah, kena kawal lah, kena jaga daripada sana. Bahaya sekarang ni. Dan saya nak bagi tahu, tak tahu sampai bila, saya takut daripada Semenanjung nak ke Sabah Sarawak, takut bila along the way dia akan stop. So kita bagi tahu tim kita, kalau perlu stop, better plan awal-awal supaya tak sangkut di tengah jalan. Sebab kita tak tahu. Dan saya dengar ramai orang cakap 2 minggu ni hanya peringkat awal, nanti dia ada PKP macam dulu 2, lepas tu sambung lagi, dan itu makin bahaya. Saya sangat takut benda tu, tapi kita tak boleh buat apa. Doalah yang terbaik, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja. Jangan lupa hantar pada tim Laleli, you hantar cerita challenge. Buat posting, make sure tag Laleli supaya kita boleh tahu you all dah submit. Dan at the same time, kalau anda baru-baru first time join Laleli ni, make sure masuk ke dalam group Nak Jadi Jutawan Bahagia. Dekat situ insya-Allah kita akan share tips-tips bisnes, tips-tips yang boleh bantu you all untuk bawa bisnes kita. Tak kisah you all bisnes apa, tak kisah. Yang penting you dapat sesuatu daripada situ, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada saya, Hasnul. Thank you pada yang join. Thank you Glow. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.